A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan cuba membentangkan mengenai tugasan yang telah diberikan oleh pensyarah saya, iaitu Profesor Madia Dr. Syed Hazrul Lutfi bin Syed Omar dalam subjek tasawuf perbandingan, kod subjek IUS 4163. Tajuk yang telah diberikan kepada saya adalah mengenai al-hal wal maqam, hal dan maqam. Okey, sebelum saya meneruskan dengan lebih lanjut, terlebih dahulu ingin saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Abdul Samad bin Muhdar, nombor matrik 035125. Saya daripada Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan kaunseling semester 7. Okey, sebelum saya meneruskan dengan lebih lanjut, terlebih dahulu ingin saya menyatakan skop perbentangan yang akan saya bentangkan sebentar lagi, iaitu nanti saya akan terangkan mengenai makna maqam. Seterusnya saya akan datangkan pandangan ulama mengenai maqam. Seterusnya adalah tingkatan maqam mengikut Imam Al-Ghazali. Dalam tingkatan maqam Imam Al-Ghazali ini terdapat 8 tingkatan maqam, tapi saya akan ceritakan 6 daripadanya. Seterusnya saya akan ceritakan mengenai makna hal. Kemudian saya akan terangkan mengenai pembahagian hal. Dalam pembahagian hal ini terdapat 7 pembahagian. Nanti saya akan terangkan satu persatu, dan yang sekali saya akan terangkan mengenai kesimpulan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang mula-mula sekali adalah makna maqam. Makna maqam bermaksud secara terminologinya bererti tingkatan, posisi dan lokasi. Maqam juga bermakna perjalanan rohani yang ditempuhi oleh orang yang menempuh jalan Allah. Orang ini terpaksa menempuh satu makam kepada satu makam dalam satu tempoh tertentu melalui proses mujahadah, sehingga Allah memudahkan kepadanya perjalanan rohani yang seterusnya. Okey, kat sini dia bagi tahu bermaksud bila seseorang itu bersalik, dia akan mencapai satu peringkat-peringkat yang tertentu. Jadi peringkat-peringkat yang tertentu itu adalah dinamakan sebagai makam. Tingkatan makam itulah, tingkatan peringkat itulah dinamakan sebagai maqam. Okey, seterusnya saya akan datangkan pandangan ulama mengenai maqam. Sini saya bawakan pandangan ulama daripada ulama Al-Qusairi. Dia mendefinisikan mengenai matlamat. Dia menjelaskan bahawa matlamat adalah etika seorang hamba. Jadi bermaksud di sini untuk mencapai sesuatu maqam, dia kena jelas matlamat dia. Matlamat untuk mencapai maqam itu sendiri adalah etika sebenarnya. Jadi ini yang dimaksudkan oleh ulama Al-Qusairi. Okey, seterusnya saya akan ceritakan mengenai tingkatan maqam mengikut Imam Al-Ghazali. Sebenarnya terdapat banyak tingkatan-tingkatan maqam mengikut imam-imam yang tertentu, tapi di sini saya bawakan tingkatan maqam mengikut Imam Al-Ghazali. Terdapat 8 tingkatan sebenarnya, tapi di sini saya cuma bawakan 6 daripadanya. Okey, yang pertama adalah tingkatan taubat. Yang pertama adalah maqam taubat. Yang kedua adalah maqam sabar. Yang ketiga adalah maqam fakir. Yang keempat adalah maqam zuhud. Yang kelima adalah maqam tawakal. Yang keenam adalah maqam mahabbah. Jadi kat sini saya cuma akan terangkan 6 daripadanya. Okey, yang pertama adalah maqam taubat. Dari sudut bahasa bermaksud kembali. Okey, dari sudut istilah merupakan upaya seorang hamba menyesali dan meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Jadi di sini bermaksud apabila seseorang itu telah berubah dan tidak melakukan dosa, jadi dia telah kembali kepada jalan Allah, dan itu dinamakan sebagai taubat. Okey, di sini saya bawakan satu pendapat daripada Imam Al-Ghazali. Dia menyatakan bahawa hakikat taubat itu kembali daripada maksiat dan menuju jalan taat. Jadi apabila seseorang itu dia telah tidak melakukan lagi dosa, jadi itu bermaksud dia sedang menuju kepada jalan ketaatan.
Itu yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali. Okey, seterusnya adalah maqam sabar. Sabar secara etimologinya bererti tabah hati, iaitu kuat hatinya. Bermaksud dia kuat menerima apa saja dugaan dan musibah yang menimpa dia. Itu bermaksud sabar. Dalam perspektif tasawuf, sabar bererti menjaga adab terhadap musibah yang menimpa dia. Selalu tabah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta tabah menghadapi segala. Okey, dalam sudut tasawuf ni dia bagi tahu bahawa bila kita sedang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dia akan datang sedikit sebanyak ujian-ujian ataupun kesusahan, musibah dan sebagainya. Jadi dia kuat. Dia tidak terpedaya dengan segala musibah dan dugaan yang menimpa dia. Dia kuat. Jadi dia tetap dengan jalan dia. Itu dimaksudkan dengan maqam sabar dari perspektif tasawuf. Seterusnya saya akan terangkan mengenai maqam fakir. Fakir bermakna sentiasa merasa memerlukan kepada Allah. Sikap fakir sangat erat hubungannya dengan sikap zuhud. Okey, fakir di sini lebih kurang ertinya dengan fakir yang biasa kita tahu. Fakir ini bermaksud satu tahap kemiskinan yang berada di bawah tahap miskin, iaitu lebih miskin daripada miskin. Bila dia merasakan bila dia berada di tahap di bawah tahap miskin, jadi dia mestilah merasa memerlukan kepada sesuatu. Jadi itu diistilahkan sebagai fakir. Dia memerlukan kepada sesuatu. Dari sudut maka fakir ini dia bagi tahu bahawa merasa memerlukan kepada Allah. Itu dimaksudkan dengan maqam fakir dari sudut tasawuf. Okey, seterusnya saya akan ceritakan mengenai maqam zuhud. Maqam zuhud iaitu orang yang meninggalkan kehidupan duniawi, mempunyai sikap tidak dibelungi oleh hidup dunia. Okey, dari sudut tasawuf, zuhud dijadikan amalan dalam upaya melatih diri dan menyucikan hati dan untuk melepaskan ikatan hati dengan dunia. Jadi kat sini dia bagi tahu bahawa bila dia tidak terpengaruh dengan segala hidup dunia ni, jadi dia dapat melatih diri dia, dapat melatih menyucikan hati dia. Jadi dia tak terpengaruh lagi dah dengan hal-hal dunia. Dia hanya fokus untuk akhirat saja. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan maqam zuhud. Okey, seterusnya saya akan ceritakan mengenai maqam tawakal. Tawakal bererti berserah. Dari segi istilah, tawakal bererti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat daripada suatu keadaan. Ini bermaksud lepas kita usaha dan melakukan sesuatu, kita menunggu sesuatu. Itu dimaksudkan dengan berserah. Kita lepaskan apa yang telah kita lakukan dan menunggu keputusannya. Jadi di sini bermaksud kita berserah itu berserah kepada Allah lah. Itulah yang dimaksudkan dengan maqam tawakal. Okey, seterusnya saya akan terangkan mengenai maqam mahabbah. Dalam maqam mahabbah ini saya bawakan pendapat daripada Imam Al-Ghazali. Dia bagi tahu bahawa mahabbah adalah cinta kepada Allah itu adalah maqam yang terakhir dan darjat yang paling tinggi daripada segala maqam yang sesudahnya. Ini merupakan satu tahap untuk mencapai cinta kepada Allah. Dia bagi tahu kat sini tahap yang terakhir. Bila kita dah lepas satu-satu tingkatan maqam, kita akan capai kepada tingkatan maqam mahabbah, iaitu satu perasaan cinta dan kasih kepada Allah. Itulah yang dinamakan sebagai maqam mahabbah. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada makna hal. Hal adalah keadaan yang dialami oleh para salik di tengah-tengah perjalanan spiritualnya. Hal sifatnya lebih statik kerana ia merupakan anugerah Allah yang timbulnya secara spontan pada diri sang salik tanpa ada usaha terlebih dahulu. Secara ringkasnya, apa yang saya boleh katakan di sini adalah hal itu bersifat mental, iaitu sesuatu perasaan yang wujud dalam diri seseorang manusia itu, iaitu seperti perasaan takut, sedih, gembira dan sebagainya. Itulah yang dimaksudkan dengan hal. Hal itu bermaksud keadaan atau perasaan yang muncul dalam diri seseorang itu.
Antara pembahagian hal yang saya boleh nyatakan di sini terdapat 7. Yang pertama adalah rojak, kedua khauf, yang ketiga musyahadah, yang keempat syauq, yang kelima mahabbah, yang keenam tamakninah, dan yang terakhir adalah yakin. Okey, yang pertama adalah khauf. Menurut Al-Qusairi, takut kepada Allah bererti takut terhadap hukumnya. Jadi khauf di sini adalah perasaan takut kepada Allah. Itu adalah hal di sini, iaitu perasaan takut itu sendiri. Okey, yang kedua adalah rojak. Rojak bermakna harapan. Menurut Al-Qusairi, rojak adalah keterpautan hati terhadap sesuatu yang diinginkannya terjadi di masa akan datang. Jadi dia inginkan sesuatu perkara di masa yang akan datang. Dia merasakan sifat harapan. Dia mengharapkan sesuatu. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan hal di situ. Harapan itu sendiri. Okey. Yang ketiga adalah syauq, bermakna lepas jiwanya dan bergelora cinta. Okey. Jadi di sini bermaksud bila jiwa dia dah lega, dia merasa tenang. Itulah yang dinamakan sebagai hal di sini. Dia berasa tenang, jiwa dia dah lepas, dia lega. Itu adalah hal. Hal yang diberi istilah sebagai syauq. Okey, seterusnya adalah mahabbah. Mahabbah merupakan cetusan dari perasaan cinta dan rindu yang mendalam kepada Allah. Cetusan cinta. Cinta dan sayang itu kepada Allah. Itu adalah mahabbah. Seterusnya adalah tamakninah. Tamakninah bererti tenang dan tenteram. Iaitu perasaan lega dan tanpa ada sebarang masalah. Lepas tu seterusnya adalah musyahadah. Dalam perspektif tasawuf, musyahadah bererti melihat Tuhan dengan mata hati tanpa keraguan sedikit pun, bagaikan melihat dengan mata kepala, iaitu apabila kita melakukan sesuatu perkara, kita merasakan bahawa Allah Ta'ala itu melihat kita. Itulah yang dimaksudkan dengan musyahadah. Yang terakhir adalah yakin. Dalam pandangan Al-Junaid, yakin adalah tetap ilmu di dalam hati, ia tidak berbalik dan tidak berpindah dan tidak berubah. Jadi bermaksud dia berasa yakin dengan apa yang ada di dalam hatinya dan tidak berbalik-balik kepada sesuatu perkara yang lain. Hati itu kuat, tetap dengan apa yang ada dalam hati dia. Itulah yang dinamakan sebagai yakin. Okey, sebagai kesimpulannya dapat disimpulkan bahawa maqam dan hal itu sangat berkait rapat antara satu sama lain. Maqam bererti jalan panjang atau peringkat-peringkat yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada sedekat mungkin dengan Allah. Manakala hal adalah keadaan yang akan ditempuhi oleh para salih. Dan untuk mencapai suatu peringkat itu, terdapat banyak hal yang ditempuhi oleh seorang yang salih. Itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.